ataupun topik awal video tersebut, kita dapat melihat bagaimana Datuk Seri Najib duduk dalam keadaan menegak dan tangannya diletakkan pada armchair. Nampak beliau selesa dan ada sedikit condong ke hadapan. Yang ini menunjukkan isyarat kepada kita kesediaan beliau dalam untuk berkongsi, ya. Yang mana pada topik yang mula-mula sekali, beliau berkongsi mengenai pergolakan antara Tun Dr. Mahathir bersama dengan Pak Lah yang ketika itu Pak Lah adalah sebagai Perdana Menteri, yang mana dapat kita lihat memang berlaku pergolakan antara dua bekas Perdana Menteri ini, ya, yang mana Tun juga di situ dilihat memberikan kritikan kepada Pak Lah. Jadi diceritakan semula oleh Datuk Seri Najib apakah kisah yang berlaku antara dua orang bekas Perdana Menteri ini, ya. Jadi kita dapat lihat juga di situ Datuk Seri Najib ada mengatakan seolah-olah Tun ada mengangkat ataupun menyatakan yang kerajaan ataupun semasa pemerintahan Pak Lah, kerajaan hilang 2/3. Jadi salahnya pada Pak Lah lah, kata Tun. Itu kalau ikut cerita Datuk Seri Najib, ya. Namun ketika proses menceritakan topik itu, badannya kelihatan tegak, condong ke hadapan dan tangannya bersilang sambil kedua siku diletakkan pada armchair. Jadi kat situ menceritakan lebih kepada beliau bersedia bercerita, ya. Berbanding kalau kita lihat video yang mana pada siri yang lepas, Tun meletakkan pada paras antara bawah pusat dan juga pangkal peha, ya. Jadi dari segi kebolehpercayaan dan kesediaan, kita dapat lihatlah dua orang bekas Perdana Menteri ini mempamerkan sisi yang berbeza dalam mempamerkan bahasa badan mereka, ya. Pada topik yang kedua, yang mana Datuk Seri Najib menceritakan tentang penurunan undian dari kaum Cina, beliau dah mula buka tangan, ya. Dah mula buka tangan, yang mana tangannya banyak berilustrasi. Ada tangan seperti ini, ada tangan macam ni, dan kita dapat lihat tangannya sentiasa bergerak pada topik yang berkait tentang undian kaum Cina, yang mana ketika zaman Pak Lah, zaman Tun sekalipun, undian tu sudah mula berkurangan dan bukanlah penurunan berlaku pada zaman Datuk Seri Najib, katanya. Namun penurunan telah pun berlaku lebih awal ketika zaman Tun Dr. Mahathir. Itu yang kalau kita dapat lihat. Yang ini lebih video yang disiarkan semalam ni lebih kepada sesi membalas semula, ya, setiap kritikan Tun Dr. Mahathir kepada Datuk Seri Najib, dan Datuk Seri Najib menjawab semula, ya, kalau kita lihat dalam video semalam, ya. Alright. Jadi kalau kata kita lihat pula, ya, dalam video tadi yang mana disiarkan oleh Malaysia Gazette ini juga, ada juga diceritakan mengenai proses pemilihan, ya, yang mana kalau kita lihat Datuk Seri Najib menceritakan tentang apa yang berlaku ketika proses pemilihan kepimpinan di dalam parti ketika zaman Tun dan juga ketika zaman beliau sebagai Perdana Menteri. Jadi kita dapat lihat ketika zaman zaman Datuk Seri Najib, kita dapat lihat bahasa badannya lebih menarik, ya, yang mana ada part yang dikongsikan yang mana badannya agak dikecilkan sedikit, posturnya tu agak kecil sedikit, namun masih lagi dalam keadaan menegak, dan ada masa juga tangannya dilihat terbuka, ya, khususnya pada topik yang berkait tentang perubahan yang beliau buat. Jadi kita dapat lihat di situlah yang mana memang setiap poin yang bila mengangkat kelainan yang dibawa oleh beliau nampak lebih terbuka, dan ada part yang sedikit disimpan, ya, mungkin iaitu kalau orang yang terdekat lebih memahamilah apa yang berlaku ketika zaman pemerintahan beliau. Jadi kita dapat lihat 3 topik dah dibincangkan di situ dalam video yang disiarkan. Jadi kita dapat melihat ketika itu proses badannya masih lagi biasa, ya, masih lagi dalam keadaan tegak, masih lagi condong sedikit ke hadapan dan tangannya disilangkan. So tangan disilang ni apa maksud dia? Okey, dalam bahasa badan tangan disilang ni ada beberapa maksud, ya.
Sebagai contoh, kalau tangan ditemukan di antara hujung ke hujung, ini membawa maksud pengaruh kuasa dan dominan. Pengaruh kuasa dan dominan. Namun dalam video yang kita dapat lihat yang disiarkan semalam oleh Malaysia Gazette, tangan Datuk Seri Najib bersilang. Masih dalam kategori steeple, namun ada part yang menceritakan, ada part yang mungkin perlu berhati-hati dalam penceritaan ketika menyampaikan perkongsian di dalam video semalam, ya. Okey, tak apa. Saya akan kongsikan lagi. Jadi insya-Allah kita tengok lagi apa lagi yang kita boleh lihat daripada bahasa badan yang dipamerkan daripada video semalam, ya. Dan dalam topik yang kita lihat juga, ya, ada juga disentuh mengenai media, ya, yang mana kalau kita lihat Datuk Seri Najib ada menceritakan berkenaan tentang media ketika zaman Tun Dr. Mahathir dan juga zaman beliau, ya. Yang mana kalau kita lihat dalam video tersebut, ketika zaman Tun, oleh kerana ketika itu belum ada zaman yang canggih internet seperti sekarang, yang mana dahulu tak ada WhatsApp, tak ada perkara-perkara media sosial yang boleh memviralkan satu topik. Jadi banyak perkara yang dikawal oleh media yang mainstream lah, ya. Namun kita dapat lihat di situ berbeza, ya, yang mana ada pengawalan dari aspek media pada zaman Tun dan ketika juga pemerintahan Datuk Seri Najib, yang mana lebih banyak lebih mudah topik itu diceritakan, ya. Jadi di situ dapat kita lihat banyak topik yang mungkin agak serius ketika zaman Tun tidak dikongsikan seperti zaman Datuk Seri Najib. Tapi dalam tindak balas bahasa badannya nampak di situ itu adalah salah satu poin yang mungkin Datuk Seri Najib angkat dalam membidas semula Tun Dr. Mahathir, yang mana kalau video yang lepas Tun mengatakan aspek cash is king. Namun dalam topik semalam Datuk Seri Najib mengangkat knowledge is king ataupun power, ya. Yang mana menceritakan ada part yang sekiranya tidak disampaikan lebih baik. Itu kalau ikut tanggapan zaman Tun dululah. Lagi orang tak tahu lagi bagus, kan. Alright, jadi kita dapat lihat di situ ada juga diceritakan yang mana ada part yang dalam video tu dikongsikan juga ketika zaman Tun, ketika forex, ya, yang mana berbeza dengan apa yang Datuk Seri Najib bawa, yang mana ketika zaman Datuk Seri Najib aset masih ada walaupun berlaku hutang yang banyak. Namun ketika zaman Tun kehilangan satu jumlah yang sangat besar, iaitu ketika skandal forex diangkat. Jadi di situ kita dapat lihat bahasa badan Datuk Seri Najib seolah-olah macam lebih bersemangat untuk bercerita. Kita dapat lihat tangannya banyak bergerak, postur badannya lebih tegak berbanding sebelumnya, dan kita dapat lihat juga di situ cara intonasinya ada mula sedikit penegasan, yang mana menceritakan perbezaan dua era pemerintahan Perdana Menteri ini, ya. Dan kita dapat lihat juga, ya, ketika dalam cerita tu juga Datuk Seri Najib ada menggunakan stipel, yang mana ketika menceritakan tentang pemansuhan ISA, ya, yang mana ketika itu dapat dilihat beliau pasang stipel, ya, yang menceritakan pengaruh ataupun kuasa ataupun mempamerkan sisi beliau ketika itu adalah seorang yang sangat berkuasa, menggunakan kuasanya untuk memansuhkan ISA berbanding ketika zaman Tun Dr. Mahathir yang menggunakan ISA untuk menekan isu-isu yang boleh memberi kesan kepada pemerintahannya, termasuklah apa yang berlaku ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 1998. Ada diceritakan juga oleh Datuk Seri Najib ketika itu, yang mana ada wujudnya salah guna kuasa, especially ISA, yang mana Tun menggunakan ISA untuk menahan
orang-orang yang memberi kesan kepada pemerintahnya. Termasuklah beberapa isu sebelum tu yang ada menceritakan juga operasi awal sekitar tahun saya tak ingat apa operasi tu ya. Namun ada diceritakan juga ada 2 babak yang mana Tun menggunakan ISA dengan tujuan untuk menyekat orang-orang yang boleh memberi kesan kepada pemerintahannya ya. Baik, itu kalau kita lihat ada beberapa topik lah yang kita dah kaji, dah lihat, dan pada masa yang sama ada juga diceritakan mengenai perhubungan Datuk Seri Najib dan juga Tun Dr. Mahathir ya, yang mana kalau kita lihat sebelumnya mereka berdua adalah boleh dikatakan sebagai mempunyai hubungan yang baik, hubungan yang dikatakan akrab juga ya, yang mana kalau yang lepas kita dapat lihat bagaimana Tun menceritakan bagaimana beliau baik bersama dengan Datuk Seri Najib kerana jasa Tun Razak kepada beliau kan. Namun pada masa itu juga Datuk Seri Najib, kalau kita dapat lihat bahasa badannya menceritakan bagaimana beliau agak dilihat kecewa dengan Tun Dr. Mahathir kerana dalam video tadi, pada awal video sampailah sehingga sebelum topik mengenai perhubungan ini ya, kita dapat lihat mata beliau dalam keadaan relax ke hadapan, namun pada topik berkaitan mengenai hubungan bersama Tun Dr. Mahathir, matanya banyak menghala ke arah bawah ya, seolah-olah sedang melihat sesuatu di bawah. Namun dalam bahasa badan, apabila mata ke bawah ni, dia adalah lebih kepada menceritakan emosinya, lebih menceritakan mengenai sentimen ataupun mungkin dari segi topik tadi lebih kepada bagaimana hubungan beliau bersama Tun Dr. Mahathir, yang mana mungkin dia ada sedikit elemen emosi dimasukkan dalam cerita tersebut. Namun dapat kita lihat juga di situ ya, ada juga ekspresi kekecewaan yang mana ketika itu ada juga diceritakanlah bagaimana pada pandangannya, sebab beliau pun kalau kita lihat Datuk Seri Najib tidak jelas kenapa Tun marah sangat pada beliau ya. Yang mana kalau kita lihat wajahnya seolah-olah macam satu renungan yang kosong sekejap. Biasanya kalau satu renungan yang kosong, pandang bawah, itu menandakan kekecewaan ya. Yang ini selalu kita boleh jumpa lah kalau melibatkan kes-kes perkara yang mungkin memberi kesan kepada perhubungan lah. Biasanya kita jumpa dalam perhubungan, mata ke bawah, pandangan yang kosong. Jadi dekat situ menzahirkan ekspresi ataupun emosi kekecewaan ya. Dan dalam cerita itu juga ada diangkat mengenai bagaimana pada persepsi beliau, mungkin kerana tidak membantu mengangkat Mukhriz Mahathir, Datuk Seri Mukhriz Mahathir, jadi di situlah mungkin Tun marah padanya. Itu katanya lah dalam video tadi. Namun kita dapat lihat di situ belum ada satu jawapan yang tepat disampaikan, kerana ini adalah berdasarkan persepsi beliau, sebab beliau pun lepas tu tidak lagi bertemu dengan Tun Dr. Mahathir untuk menanyakan kenapa marah sangat Tun kepada beliau ya. Jadi kalau kita lihat seterusnya, ada juga topik berkenaan yang berkait tentang barang-barangan yang disita ya, iaitu selepas PRU yang lepas. Kalau kita mungkin masih ingat video tersebut, pada awal-awal selepas PRU ada beberapa barangan yang dirampas ya, yang disita, yang mana dalam cerita tersebut, yang ini mungkin kita kena perhatikan dengan detail ya, sebab ada parts yang beliau ceritakan tangannya terbuka, maksudnya keterbukaan untuk bercerita ya. Sebab bila tangan terbuka ni, dia menceritakan tentang kesediaan, sebab sukar untuk tangan itu untuk terbuka kalau dia tak terbuka untuk berkongsi ya. Tapi depends, sebab mulut boleh, kalau bercerita dari aspek mulut, dia ada pilihan nak cerita ya atau tidak kan. Namun bila dia cerita dengan tangan terbuka, adalah ceritanya. Namun ada part juga tangannya dia seolah-olah pacify, tangannya digosok-gosokkan, dan biasanya kita boleh jumpa tangan yang pacify ni lebih kepada cenderung untuk menenangkan diri. Jadi mungkin dalam konteks video yang kita dapat lihat
daripada Malaysia Gazette semalam, ada tangan pacify, dia cuba menenangkan diri ataupun cuba mengawal cerita. Sebab aspek pacify ni lebih kepada control, ya. Control dari segi apa? Lebih kepada untuk tidak membuka semua ceritanya, ya. Jadi ada part yang dia terbuka untuk bercerita, ada part yang dia tak terbuka. Jadi mungkin tak terbuka tu berkait dengan kes mahkamah yang belum selesai sepenuhnya lagi lah, ya. Kalau kita dapat lihat kepada senario semasa yang sedang berlaku sejak daripada pasca PRU yang lepas, ya. Okey, ada jugalah yang kita boleh katakan ada part yang mungkin cerita berkaitan hadiah, ya, hadiah daripada besannya. Jadi mungkin itu antara topik yang dia nampak terbuka, ya. Namun ada part yang dia agak pacify. Jadi ada part yang terbuka, ada part yang dia cuba kontrol cerita. Baik, lepas tu juga kita dapat melihat ada topik yang berkait tentang cash is king, yang mana ini antara yang sering dibawa oleh Tun setiap kali ada topik berkait tentang Datuk Seri Najib ni, ya. Yang mana ada juga diangkat dalam video tersebut oleh Datuk Seri Najib berkait tentang teori Goebbels, ya. Goebbels ni, kalau untuk pengetahuan yang sedang menonton, ya, Joseph Goebbels adalah menteri propaganda untuk Nazi, ya. Yang mana kalau kita lihat sejarah Nazi, Joseph Goebbels menggunakan penerangan untuk menyampaikan maklumat, yang mana teori Goebbels yang sangat popular ialah Goebbels ada menyatakan perkara yang tidak benar sekiranya diangkat berkali-kali, ini adalah akan memberi kesan kepada orang yang mendengar untuk mempercayai berita tersebut, ya. Benda tak betul tapi dicerita berulang-ulang akan dianggap betul oleh orang yang mendengar. Jadi kita mungkin dapat lihat juga di sini, ya. Sebab teori ini bagi saya memang selalu juga, ya, dibawa oleh Tun sejak daripada 98 lagi kita dapat lihat, ya. Jadi kita mungkin boleh lihat semula lah setiap apa yang dikatakan oleh Tun, sebab kita boleh lihat bagaimana Tun setiap kali pada setiap zaman dalam sekitar pemerintahan beliau ataupun sebelumnya ketika zaman Tunku Abdul Rahman selalu diangkat mengenai dilema orang Melayu, jurang kemiskinan, selalu diangkat topik-topik macam tu. Kalau kita lihat zaman Datuk Seri Anwar, diangkat cerita yang mungkin kita dapat lihat lah, mungkin ada yang sebenarnya benda yang dalam berkait dengan teori Goebbels ni, ya, diangkat selalu. Jadi mungkin boleh membuatkan ada orang yang percaya yang cerita itu adalah benar, ya. Dan ada juga kalau tengok zaman Pak Lah pun ada juga teori Goebbels ni digunakan oleh Tun Dr. Mahathir. Begitu juga dengan zaman Datuk Seri Najib, ya. Namun diceritakan di sini ada penerangan apa yang dimaksudkan oleh cash is king oleh Datuk Seri Najib. Jadi di situ bolehlah kita katakan memang ada cerita di sebaliknya, namun di situ masih lagi menggunakan bahasa badan yang reserve, pacify, ya. Jadi mungkin kita perlu teliti di situ apakah yang dimaksudkan dengan teliti apa itu cash is king, kerana boleh memberikan tanggapan yang berbeza, ya. Baik, antara topik lain juga yang dikongsikan dalam video semalam kalau kita dapat lihat ialah berkaitan tentang kroni, ya. Yang mana kalau kita lihat siri yang lepas, iaitu zaman iaitu minggu sebelum atau 2 minggu sebelum, ya, yang mana Malaysia Gazette juga mempamerkan ataupun buka topik, ya, kepada Tun Dr. Mahathir berkaitan kroni, yang mana dalam video tersebut Tun kata apa? Tun kata dia akan beri pada orang yang perform kan. Tapi kalau kita lihat video semalam, Datuk Seri Najib membidas, yang mana beliau sendiri ada menyatakan memang wujud kronisme yang sangat ketara ketika zaman Tun Dr. Mahathir, sejak tahun 93 kalau tak salah Datuk Seri Najib ada sebutkan dalam video semalam, ya. Jadi dekat situ mungkin apa yang dibawa sebelum ni oleh mungkin sebagai contoh Datuk Seri Anwar yang menceritakan memang wujudnya kronisme ketika zaman Tun, and then
statement yang disampaikan oleh Datuk Seri Najib semalam. Jadi dia menceritakan memang wujud lah ya, memang wujudnya elemen kronism dalam pemerintahan beliau ya. Dan kita dapat juga lihat di situ ya, antara topik kronism ni jugalah kita dapat melihat Datuk Seri Najib juga bersemangat untuk menceritakan, yang mana kita dapat lihat posturnya kembali tegak ya. Asalnya tadi ketika cerita topik berkaitan perhubungan beliau dengan Tun Dr. Mahathir, dia sedikit macam sedikit bersandar ya, macam cuba untuk relax sikit ya. Namun bila buka topik kronism, dia kembali ke hadapan. Sebab dalam bahasa badan, cara duduk juga memberi kesan ya, yang mana kalau orang itu suka, biasanya akan cenderung untuk condong ke hadapan. Dia akan kehadapankan sedikit badannya. Kalau kata topik tu dia tak suka, dia biasanya akan mula bersandar ya. Jadi kita dapat lihat situ, mula tadi pasal perhubungan dia relax ataupun dia bersandar, mungkin dia suka untuk bercerita. Namun bila buka topik semula berkaitan yang mungkin Datuk Seri Najib suka, ada kehadapan sikit badannya ya. Baik, antara lain ya yang kita dapat lihat, isu manifesto juga diangkat, yang mana Datuk Seri Najib ada statement yang dinyatakan dalam video tersebut, menyatakan apa ayat dia, wujudnya bersubahat bersubahat ya, yang mana kalau ikut video yang lepas, Tun kata benda tak boleh, tapi dia kata tak payah masuk, tapi masukkan juga. Tapi bila diceritakan di situ, kita dapat lihat, jadi mungkin juga apa yang berlaku kita dapat lihat hari ini, seolah-olah kalau benda tak boleh, kenapa perlu diangkat juga manifesto itu? Jadi mungkin ada unsur-unsur yang mungkin kita boleh nilai semula lah apa yang berlaku sebelum, semasa dan selepas PRU yang lepas ya. Hopefully mana-mana yang berkait boleh kaji semula lah, berkaji semula apakah tindakan Tun sebelum, semasa dan selepas PRU yang lepas ya. Dan kita dapat lihat juga ya, pada yang last kali berkaitan yang mana Datuk Seri Najib ditanya adakah bersedia untuk memaafkan Tun ya. Dapat dilihat kembali matanya ke bawah ya. Agak berat kita dapat lihat di situ ya. Kita dapat lihat agak berat untuk Datuk Seri Najib untuk memaafkan, tapi dicuba jugalah untuk memaafkan Tun ya. Sebab matanya kembali ke bawah ya. Jadi kita boleh gambarkan di situ memang mereka berdua ni adalah hubungan yang baik daripada dulu. Namun semasa pemerintahan Datuk Seri Najib, mereka mempunyai pergolakan sesama mereka, dan di situ kita dapat lihat ekspresi Datuk Seri Najib kembali kendur, kembali macam kurang, tidak seperti yang sebelumnya, ekspresi sebelumnya ya, yang dilihat lebih cenderung untuk berkongsi, tapi dia lebih kepada nak reserve perasaannya tu ya. Jadi katanya depends kepada Tun lah, kalau kata Tun nak berjumpa dengan beliau, tapi katanya mungkin Tun memang tak akan jumpa lah kan. Jadi kita dapat lihat di situ, itu antara yang kita boleh lihat ya sepanjang video semalam. Jadi kalau kita nak katakan video tu pun sebagai satu propaganda, boleh jadikan juga sebagai propaganda, sebab ada parts yang seolah-olah too good to be true ya. Tapi kita dapat lihat juga ya, banyak juga elemen menjawab semula berlaku di situ, yang mana apa saja yang dinyatakan oleh Tun pada video yang lepas dibalas mula oleh Datuk Seri Najib. Jadi dia lebih kepada sesi membidas semula ataupun menjawab semula kenyataan Tun, yang mana Datuk Seri Najib menyampaikan semula, dan ada masa mengulang paku buah keras, kena balik semula pada Tun Dr. Mahathir ya. Jadi di situ kalau kita dapat lihatlah, memang apa yang berlaku pada politik negara pada hari ini memang agak menyukarkanlah untuk rakyat, especially yang mana ketika ini kita kembali semula, khususnya di Selangor, kita dah kembali semula PKPB, dan secara umum je di Malaysia kes semakin meningkat. Jadi mungkin di situlah, pada pendapat saya, ini pendapat saya, kenapa Datuk Seri Anwar tidak menyatakan nama. Jadi pada pendapat saya, inilah yang mungkin akan berlaku sekiranya nama disampaikan. Akan ada leaks daripada pihak yang
mempunyai niat tertentu untuk menyampaikan sesuatu, ya. Jadi kita doakanlah semoga apa yang berlaku dalam seminggu dua ini dapat diselesaikan dengan baik. Jadi itu saja untuk perkongsian pada malam ini. Jadi insya-Allah mungkin pada siri akan datang saya akan kongsikan lagi tips-tips ataupun topik-topik yang berkait. Jadi sebagai recap, sekiranya kalau kita contohlah dalam kehidupan kita seharian, kalau kita berdepan dengan situasi, kalau orang tu badan condong ke hadapan ketika bersembang, berbual dengan kita, itu menandakan elemen positif. Sekiranya bersandar, ada elemen yang mungkin kurang selesa yang perlu kita kendalikan, perlu kita uruskan terlebih dahulu sebelum kita solve ataupun selesaikan isu dengan seseorang. Kemudian kita juga boleh lihat ya bagaimana dalam perkongsian minggu ni juga ataupun topik dalam video kali ini saya kongsikan mengenai tangan. Kalau tone dulu paras bawah pusat, yang Datuk Seri Najib atas pusat. Jadi kecenderungan penceritaan itu kita boleh dapat lihat bagaimana tangan kita ni boleh memberikan isyarat sama ada orang tu nak bercakap lebih terbuka ataupun nak sembunyi ceritanya, ya. Ataupun tadi pun saya ada cerita tentang pacify. Pacify ni lebih kepada menenangkan diri. Jadi kat situ bolehlah kita lihat mungkin dalam bila kita bersama dengan seseorang, orang tu nak berkongsi cerita kan, dia asyik gosok-gosok tangan, maksudnya ada perkara lah yang dia tak selesa kat situ. So mungkin kita boleh lihat, boleh kaji semula sebelum kita teruskan conversation kita dengan seseorang. Dan kita dapat lihat juga bagaimana mata ke bawah juga menceritakan berkenaan emosi. Dan sekiranya mata pandang ke bawah dengan satu pandangan yang kosong, seolah-olah macam tak ada fokus kepada sesuatu objek di bawahnya, jadi di situ menceritakan lebih kepada perasaan kekecewaan, ya. Jadi kita doakan semoga apa yang berlaku pada hari ini dapat diselesaikan dengan baik. Sekiranya apa yang kita lihat pada siri yang lepas, kita dapat lihat juga bagaimana sidang media kedua Datuk Seri Anwar yang menceritakan berkenaan selepas pertemuan dengan dengan Yang di-Pertuan Agong. Jadi kita dapat lihat ada elemen konsisten di situ. Jadi ada juga unsur kerisauan, boleh jadi risau tentang maklumat yang mungkin dibocorkan. Jadi mungkin hari ini apa yang berlaku mungkin salah satu daripada perkara yang menyebabkan kenapa Datuk Seri Anwar tidak menyatakan nama tapi hanya numbers. Jadi perlu kita ingat situ ini adalah salah satu percaturan. Jadi kita sebagai rakyat tak perlulah kita risau sangat. Kita cuma doakan lebih-lebih supaya isu ini dapat diselesaikan dengan lebih baik.